Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini perkara muamalat, pelajaran 4. Sebelum tu mari kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Tajuk pelajaran kita pada hari ini Al-Qardu, pelajaran 4. Pengertian Al-Qardu. Al-Qardu pada bahasa potong atau memotong. Pada bahasa potong atau memotong. Al-Qardu pada istilah syarak artinya memberi milik sesuatu benda kepada seseorang dengan syarat dikembalikan semula seumpamanya. Dalam arti kata yang lain, memberi hutang kepada seseorang sama ada dalam bentuk mata wang atau barang. Contoh, Ahmad, boleh hutangkan saya duit RM50? Nanti saya ganti semula minggu hadapan. Jawab Ahmad, boleh. Daripada contoh dekat situ tadi, memberi milik sesuatu benda kepada seseorang dengan syarat dikembalikan semula. Potong ataupun memotong. Kat situ Ahmad Ali dia meminjam duit daripada Ahmad sebanyak RM50. Ali berjanji dia hendak bayar balik duit RM50 tersebut kepada Ahmad minggu hadapan. Perbezaan antara pinjam dengan hutang. Jika pinjam, hendaklah mengembalikan semula barang yang dipinjam. Contoh dekat kelas selalu kamu pinjam pemadam dengan kawan-kawan kamu, pensil. Kamu cakap, Ali, pinjamkan saya pemadam. Ataupun, siapa ada pensil? Pinjamkan saya. Jadi apabila kamu dah guna pensil tersebut ataupun pemadam tersebut, kamu kena pulang balik. Itu maksudnya pinjam. Jika pinjam, hendaklah mengembalikan semula barang yang dipinjam. Manakala hutang, hanya dikembalikan barang yang senilai atau seumpamanya. Tadi contoh di atas tadi, Ali meminjam duit RM50 daripada Ahmad. Jadinya Ali ni kena ganti balik duit yang dipinjam tu sebanyak RM50 juga. Sama nilainya RM50. Jika sekiranya Ali tu dia tak ada minta duit bunga, maksudnya duit lebihan. Dekat situ dia kata, dalam ayat tersebut dia kata, boleh tak hutangkan saya duit RM50? Jawab Ahmad, boleh. Dia tak ada lebih-lebih kata, awak kena pulangkan saya RM55, ada lebihan RM5, tak ada. Segitu Ali pinjam RM50, segitu jugalah dia kena pulangkan duit RM50 tersebut kepada Ahmad. Maksudnya sama nilainya. Hutang ni dikembalikan barang senilai. Maksudnya barang yang nilainya sama. Kalau dia pinjam duit RM50, RM50 jugalah dia kena pulangkan balik.
Kalau dia hutang selalunya hutang ni melibatkan duit dah selalunya. Jarang kalau ada benda-benda lain ni, selalu duit. Macam awak kadang-kadang tak bawa duit lebih kat sekolah. Siapa ada duit lebih, hutangkan saya 50 sen. Kurang duit awak 20 sen. Boleh tak hutangkan saya 20 sen? Tu maksudnya awak kena kembalikan semula pada kawan awak tu. Nilainya sama yang awak pinjam. Nilai tu maksudnya jumlah. Berapa banyak jumlah yang awak pinjam. Kalau 50 sen, 50 sen lah. Kalau RM1, RM1 lah. Hukum Al-Qardu. Asal hukum Al-Qardu adalah sunat kerana termasuk dalam perintah agama agar membantu dalam perkara kebaikan. Okey, hutang ni sebenarnya sunat tapi jangan sebab lain lah. Dia sunat ni kerana termasuk dalam perintah agama membantu dalam perkara kebaikan. Ada 3 hukum. Yang pertama, makruh. Kenapa dia jadi makruh? Mari kita tengok. Makruh apabila orang yang ingin berhutang tidak dalam keadaan terpaksa dan gunakan hutang untuk perkara tidak bermanfaat. Contoh awak berhutang dengan kawan awak semata-mata nak beli game. Jadinya makruh. Sebab awak nak beli barang tersebut tidak memberi faedah tapi melalaikan. Maksudnya kat situlah contohnya. Hukum yang kedua, wajib. Kenapa pula dia jadi wajib? Wajib apabila orang yang ingin berhutang terlalu berhajat. Dia sangat-sangat memerlukan bagi menampung hidupnya atau memberi nafkah anak isterinya dan tiada cara lain kecuali dengan berhutang. Okey, contoh dekat sini dia disebabkan PKP ni dia bekerja kilang. Kilangnya dicutikan selama 2 minggu ataupun 3 minggu ataupun sebulan. Tidak ada arahan buka. Selagi itulah. Jadinya bila kita kerja ni, ada kerja, ada gaji. Bila tak bekerja, tak ada gaji. Jadinya, duit simpanannya habis. Disebabkan dia tak bekerja, memandangkan PKP ni, duit simpanannya hanya cukup-cukup untuk bayar bil elektrik, api air dan sewa rumah. Jadi untuk beli keperluan anaknya dan isterinya, contoh beli beras, untuk beli susu ataupun pamper anaknya, memang dah tak ada duit langsung. Memang tak ada, dia kena pinjam. Pinjam untuk membeli susu dan pampers anaknya ataupun beras. Tak ada cara lain. Dia kena berhutang. Tu wajib dia berhutang. Bagi menampung hidupnya atau nafkah anak isterinya. Okey, hukum Al-Qardu yang ketiga, haram. Kenapa pula dia jadi haram? Haram apabila diyakini bahawa orang yang ingin berhutang akan membelanjakan hutang tersebut dalam perkara yang haram. Seperti berjudi, minum arak atau sebagainya. Contoh, awak pinjam duit daripada kawan awak semata-mata nak beli nombor ekor, semata-mata nak minum arak, ataupun semata-mata nak pergi
ataupun judi internet, semata-mata nak beli judi internet, tu jadi haram. Sebab awak berhutang, tapi duit tersebut awak belanjakan untuk tujuan yang haram. Tadi hukum al-qardu ada berapa? Ada 3. Iaitu pertama makruh, wajib dan haram. Okey, dalil al-qardu dalam firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lah ad'afan katsira. Surah Al-Baqarah ayat 245. Artinya, siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni ikhlas, supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda baik, berganda-ganda banyaknya. Manakala dalam hadis pula, hadis daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yuqridu musliman qardan marrataini illa kana qasadaqatiha marrah." Riwayat Imam Ibnu Majah. Artinya, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah seorang muslim yang memberi satu hutang kepada muslim yang lain baginya mendapat ganjaran, yakni sebanyak 2 kali, melainkan ganjaran adalah bersama-samanya seperti memberi satu sedekah pada setiap kali hutang. Okay, Cikgu nak selepas ni dengar baca muka surat 35 hingga 37. Cikgu akan bagi soalan di akhir PDPR ni. Buat buku aktiviti belah tentang tajuk Al-Qardu, pengertian Al-Qardu, contohnya dan juga hukum Al-Qardu. Okay, sadaqallahul azim.